Según el informe de la policía, los testigos oyeron gritos pero no vieron salir a nadie por la puerta de la habitación, que además estaba bloqueada por dentro con una cadena de seguridad. Especularon sobre cualquier manera de salir de allí sin ser visto y no encontraron ninguna. Así que, según su versión, el asesino de su amante se evaporó. En su declaración en Laguna, señor Doria. He dicho la verdad. Tenemos 180 minutos para volver a empezar. ¿Qué es lo primero que recuerda? ¿Qué le sugiere este puzzle? ¿Qué le sugiere a usted? Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Fatia binti Mumari. Hari ini saya akan membincangkan tentang teori pemusatan klien berasaskan psikologi kemanusiaan. Carl Rogers dilahirkan di Oak Park, Amerika Syarikat pada tahun 1902, 8 Januari. Ialah anak keempat dari 5 orang adik-beradik. 4 daripada adik-beradik adalah lelaki dan seorang perempuan. Carl Rogers ni sejak kecil lagi, dia dah diterapkan dengan ilmu didikan yang sangat kukuh. Bermakna kita boleh cakap yang dia ni daripada kecil dia high educated. Mak ayah dia memberikan ilmu agama yang sangat kukuh dan sebab itulah sejak kecil lagi dia dah diterapkan dengan nilai agama Protestan. Pada usia 12 tahun, keluarga Carl Rogers ni berpindah ke tempat pertanian di Chicago dan di situlah dia menghabiskan zaman remajanya. Kepribadian Carl Rogers sangatlah berdisiplin dan agak berdikari sebabkan pendidikan yang keras dan kegiatan yang agak padat. Pada tahun kedua di University of Wisconsin, New York, Rogers telah memutuskan untuk menjadi pendeta. Kemudian dia menuntut ilmu di Union Technological Seminary, New York, di mana interaksinya dengan orang ramai membuatkan dia sedar bahawa ilmunya tidak membatasi dirinya pada bidang agama je. Bermakna dia nak mencapai tahap ilmu dengan bidang yang lain. Kemudian dia masuk ke Teachers College di Columbia sehingga lulus pada 1931 di Columbia. Kemudian Carl Rogers ni pernah bekerja sebagai psikoterapis dan dari profesionnya beliau juga telah mengembangkan teori humanistik. Carl Rogers akhirnya meninggal dunia pada tahun 1988 pada usianya yang 86 tahun. Dan sehingga kini, teori-teori beliau masih digunakan untuk rujukan dalam bidang pendidikan. Pada peringkat awalnya lagi, Rogers telah menerapkan betapa pentingnya hubungan antara ahli terapi dengan klien. Rogers telah memperkenalkan teori bahawa kepercayaan asas tentang kebolehan klien untuk bergerak ke hadapan dalam keadaan yang membina jika terdapat suasana yang menggalakkan perkembangan. Beliau percaya bahawa jika seseorang itu mendapati teras dan kekuatan dalam dirinya, maka orang tersebut dapat memenuhi kepercayaan dalam dirinya. Ini merupakan tumpuan utama ciri-ciri positif dalam diri seseorang. Cerita yang kami akan relatekan dengan teori Carl Rogers ni ialah bertajuk The Invisible Guest. Okey, cerita Invisible Guest ni mengisahkan seorang businessman ni. Dia ni dituduh atas membunuh kekasih gelap dia lah, kira skandal dia. Dan lepas tu dia hire lah seorang lawyer ni untuk membantu dia melepaskan diri daripada kes ni. So dia ceritalah daripada first macam mana dia jumpa perempuan ni dan pengakhirannya macam mana. So cerita tu basically
banyak watak yang boleh dikaitkan dengan teori ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafizah binti Mahmud. Hari ini saya akan ceritakan tentang perwatakan yang berada dalam cerita The Invisible Guest, iaitu Thomas Garrido. Thomas Garrido ni adalah ayah ataupun bapa kepada Daniel Garrido, iaitu seorang pemuda yang terbunuh di dalam sebuah kemalangan yang melibatkan seorang wanita dan seorang pemuda businessman, iaitu Adrian Doria dan Laura Biden. Apa yang saya nak cakap tentang perwatakan Thomas Garrido ni adalah, yang pertama kali adalah beliau merupakan seorang yang sangat baik hati dan suka menolong orang. Ini dapat dibuktikan apabila beliau berjumpa dengan Laura Biden tu di sebuah jalan yang sangat gelap pada waktu malam berseorangan diri, dan dia sangat risau dan dia bertanya kepada Vidal itu, kepada Laura apa yang terjadi, apa yang berlaku, dan Laura mengatakan kereta dia rosak, dan Thomas menawarkan diri untuk menolong Laura, dan dia menolong Laura untuk datang ke rumah dia dan perbaiki kereta Laura untuk baik pulih kereta Laura. Dan pada situ kita nampak yang Thomas Garrido ni tak kira orang itu dia kenal atau tidak, dia sangat baik hati dan dia ada niat untuk menolong orang itu. Dan seterusnya perwatakan Thomas ialah dia sangat tabah menghadapi ujian. Ini dapat dilihat ketika anak dia telah diuji mati dalam sebuah kemalangan, dan dia dan isteri dia Elvira sangat tabah. Dia sangat tabah menerima dugaan ini, walaupun hakikatnya dia tidak boleh menerima kerana itu adalah satu-satunya anak dia dan isteri dia Elvira, tapi dia tabah menghadapi dan terima kenyataan itu. Dan yang ketiga ialah dia seorang yang sangat tidak putus asa, kerana kita dapat lihat kat sini, walaupun pihak polis telah menutup kes kematian anak dia tanpa dapat tangkap pembunuh, tetapi dia dan isteri dia tidak putus asa untuk mencari siapakah pembunuh anak dia. So kat sini kita nampak bahawa Thomas Garrido ni sangat seorang yang tidak putus asa, kerana dia walaupun sudah bertahun-tahun polis tutup kes kematian anak dia, tapi dia telah tidak putus asa untuk mencari siapa pembunuh sebenarnya, dan akhirnya dia dan isterinya dapat tahu. So kita dalam hidup ni kita kena contohi perwatakan Thomas Garrido ni yang sangat tidak putus asa, kerana pada dia setiap masalah yang kita hadapi pasti ada penyelesaian. Setiap apa yang berlaku pasti ada sebab, pasti ada punca. Dan keempat yang boleh saya tahu, dia seorang yang sangat gigih dalam mencari kebenaran. Kita dapat lihat kat sini yang dia sangat gigih bila dia kumpul bukti-bukti, walaupun kes anak dia telah ditutup oleh polis, telah ditutup kes tu, tetapi dia dan isteri dia gigih dalam mencari bukti untuk mencari kebenaran sebenar yang berlaku kepada anak dia. Kerana sebelum ini mereka telah membuat laporan polis, tapi polis tutup kes tu kerana tidak menjumpai pembunuh anak dia. So maka kat situ kita nampak Thomas Garrido sangat gigih kerana dia mencari bukti sendiri tanpa bantuan polis, dan dia mencari dan akhirnya dia jumpa pembunuh sebenar kepada anak dia. Dan akhir sekali saya nampak dia seorang yang sangat sayang anak dia lah, sebab kerana kita dapat lihat ketika isteri dia tidak dapat menghubungi anak dia, dia sangat risau kerana sudah lewat malam, walaupun anak dia seorang lelaki dan mungkin faktor dia anak dia adalah satu-satunya anak kepada mereka, maka dia sayang anak dia, dan untuk membuktikan dia sangat sayang anak dia, dia mencari sampai akhirnya siapa pembunuh anak dia, untuk mencari kebenaran, untuk menuntut bela kematian anak dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak bincangkan tentang konsep utama teori pemusatan klien.
oleh Carl Rogers. Berdasarkan cerita yang saya pilih, The Invisible Guest, saya telah memilih watak utama untuk dihuraikan, iaitu Adrian Doria, seorang businessman yang berjaya, seorang suami dan juga bapa kepada seorang anak. Dalam cerita ni, Adrian Doria telah membunuh seseorang remaja lelaki. Dia telah membunuh lelaki itu dengan meletakkan remaja lelaki itu di dalam but kereta dan membuangnya ke dalam tasik. Sebab dia bunuh lelaki itu, sebab dia tak mahu dia punya bisnes terjejas, sebab dia baru naikkan nama syarikat dia. Berdasarkan teori pemusatan klien Carl Rogers ni, Adrian Doria ni boleh dikaitkan dengan teori yang pertama, iaitu semua individu wujud di dalam dunia mempunyai pengalaman yang sentiasa berubah-ubah dan manusia adalah di tengah-tengah dunia ni. Description dunia sebagai peribadi setiap pengalaman individu dipanggil sebagai bidang fenomena. Ini maksud hanya individu sahaja yang boleh menganggap sebagai tulen dan lengkap pengalamannya. Tiada siapa yang dapat memahami sepenuh seorang individu tersebut. Kiranya kita pun tak boleh faham apa yang menyebabkan Adrian Doria ni dia bunuh remaja tu, sedangkan masa dia menyebabkan kemalangan tu, remaja tu tak mati lagi, dia boleh bawa pergi hospital. Tapi dia ambil keputusan singkat untuk bunuh dan buang, untuk campak lelaki tu dalam tasik. Lepas tu yang kedua, individu bertindak balas kepada bidang fenomena sebagaimana yang dialami dan ditanggapi. Bermaksud ialah individu tidak bertindak balas kepada realiti sebagaimana yang ditanggung oleh orang sekelilingnya, tetapi bertindak balas kepada realiti sebagaimana yang ditanggapnya oleh sendiri. Dalam cerita ni, Adrian Doria terpaksa menghadap realiti apabila kekasih gelap dia dibunuh oleh bapa remaja lelaki tadi. Walaupun bapa remaja lelaki tadi. Lepas tu yang ketiga, tingkah laku yang pada asasnya adalah usaha ke arah matlamat individu untuk memuaskan keperluan sebagaimana yang dialami dalam tanggapan bidang fenomenanya. Ini menekankan bahawa individu tidak boleh bertindak balas kepada realiti sebenar tetapi berdasarkan kepada realiti yang ditanggapinya. Berdasarkan teori ni, kita boleh kaitkan dengan watak utama tadi, Adrian Doria ni. Dia tak boleh bertindak balas kepada realiti sebenar, tapi berdasarkan realiti yang ditanggap sahaja. Okey, lepas tu yang keempat, kebanyakan cara bertingkah laku yang ditunjukkan oleh individu adalah konsisten dengan konsep kendiri individu itu. Konsep kendiri adalah asas kepada kaunseling pemusatan klien. Konsep kendiri adalah gambaran tersusun yang mengandungi persepsi individu tentang dirinya dan individu dengan berhubungan orang lain serta objek di persekitarannya. Konsep kendiri sentiasa berubah dan bukan satu entiti yang tetap. Persepsi dibuat berserta dengan nilai yang dipegang oleh individu tersebut. Berdasarkan cerita The Invisible Guest ni, Adrian Doria ni konsep kendiri Adrian Doria ni sentiasa berubah sebab dia tak dapat terima kenyataan selepas dia membunuh remaja lelaki tersebut. Saya pula akan menceritakan mengenai watak Virginia Goodman dan mengaitkan dengan ciri-ciri pendekatan terapi oleh teori Carl Rogers. Pertama sekali, siapa dia Virginia Goodman? Virginia Goodman merupakan watak ibu kepada mangsa dan menyamar menjadi peguam kepada si tertuduh lah. Ciri-ciri pendekatan terapi oleh teori Carl Rogers. Pertama, kongruens. Kedua, penerimaan tanpa syarat.
Dan yang ketiga, empati. Apa itu congruent? Congruent merupakan seseorang ataupun dalam kes ni peguam menjadi diri yang sebenar tanpa berselindung, dan juga bersifat ikhlas dan tidak berburuk sangka. Seperti mana di dalam adegan cerita ini, Virginia Goodman telah pun menjadi diri sendiri dan tidak berburuk sangka walaupun anak guamnya ataupun anak buahnya bercerita benda yang tipu lah. Dan isi yang kedua adalah penerimaan tanpa syarat. Penerimaan tanpa syarat merupakan menerima anak guam ataupun menerima seseorang tanpa sebarang syarat. Keadaan ini akan menyumbang kepada perkembangan kendiri manusia secara menyeluruh dan bersepadulah. Seperti mana kalau kita dah tengok movie ni, kita akan perasan yang Virginia Goodman ni dia menerima anak buah dia iaitu tertuduh tanpa meletakkan sebarang syarat, dan dia juga bersifat ikhlas untuk membantu. Dan yang terakhir adalah empati. Empati merupakan keadaan di mana seseorang boleh untuk memasuki atau meletakkan diri di dalam situasi seseorang yang lain lah. Proses ini akan berlaku apabila kita dapat merasakan apa yang orang lain rasa. Seperti mana di dalam satu adegan filem ni, di mana Virginia Goodman telah meletakkan perasaan ataupun rasa empati ini supaya si tertuduh bercerita dengan ikhlas dan rasa selesa untuk bercerita. Dan di situ Virginia Goodman berjaya mengorek segala rahsia dan apa yang dimahukan untuk menjadikan bukti dan menyampaikan mangsa ataupun si tertuduh ni bersalah.